Hei, lambat betul lah anak yatim ni. Orang suruh kutip duit pun lambat lah. Hei, menyusahkan. Ha, tu dah. Ha, cepat. Mainlah cepat. Aduh, kutip duit pun lambat lah. Cepatlah. Kau usah dapat sedih sangat lah. Hei. Duit sudah sampai. Yes. RM1, RM5. Cantik. Lawa. 10. Mana? Kosong. Lah. Good. Duit ni boleh enjoy. Boleh makan besar malam ni. Cantik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang berada di rumah sekalian dan berada di studio. Jangan marah nah, dan tu berlakon saja. Okey, jadi tuan-tuan, bila sebut tentang anak yatim, pada hari ini ada sebilangan orang yang menjaga anak yatim yang mengambil kesempatan untuk melakukan kezaliman kepada mereka. Sedangkan tuan-tuan, Rasulullah SAW merupakan seorang anak yatim. Dia baginda kehilangan seorang ibu dan seorang ayah sewaktu kecil. Tapi tuan-tuan, Rasulullah ada sebut dalam satu hadis. Rasulullah kata, orang yang berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baiklah kepada anak yatim seperti ayah yang penyayang. Sebagai contohnya tuan-tuan, wahai adik-adikku, walaupun adik-adik anak yatim, adik-adik tetap disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Rasulullah bila jumpa anak yatim, Rasulullah akan usap kepala anak yatim. Bila Rasulullah jumpa anak yatim, Rasulullah akan senyum kepada anak yatim. Layan anak yatim dengan penuh kemesraan. Rasulullah ada sebut lagi dalam satu hadis. Rasulullah kata, aku dan penjaga anak yatim akan bersama di syurga. Lalu Rasulullah tunjukkan kedua jarinya seperti ini. Ini aku dan ini orang yang menjaga anak yatim dengan penuh kebaikan. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan, pada hari ini ada sebahagian orang yang menjaga anak yatim melaku zalim kepada anak yatim, tuan-tuan. Wei, korang, bangun. Kau bangun. Apa kau buat ni? Dahlah anak yatim. Besarkan aku pula. Mai duit. Tuan-tuan, inilah yang berlaku, tuan-tuan. Bila ada orang bagi sedekah kepada anak yatim, mereka mengambil kesempatan untuk mengambil hak-hak daripada anak yatim. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, kata Allah, sesungguhnya mereka telah menelan api neraka di dalam perut mereka. Pernah Rasulullah SAW satu ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada ketika itu Rasulullah melihat sekumpulan lelaki, sekumpulan manusia diikat tangan mereka dan diikat kaki mereka. Dan pada ketika itu datang malaikat membawa seterika yang panas, lalu diletakkan di belakang punggung mereka. Hancur berkecai berai isi-isi di punggung mereka. Tuan-tuan, siapakah mereka? Mereka lah orang-orang yang berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Jadi tuan-tuan, adik, mari sini adik. Tuan-tuan, sebelum saya akhiri, saya minta tuan-tuan, tolong minta tatap wajah anak yatim. Cuba bayangkan, adik ini kehilangan seorang ibu dan ayah. Dia tidak pernah merasai kasih sayang seorang ibu dan ayah. Sedangkan pada waktu kecil, dia tidak pernah merasai dibutang bajunya oleh ibunya. Tidak pernah merasai disikat rambutnya oleh ayahnya. Tetapi kita pada hari ini tergamak mengambil harta yang bukan milik kita. Dalam keadaan anak ini sungguh lemah. Sanggupkah kita sebagai seorang manusia yang dikatakan beriman kepada Allah berlaku zalim kepada anak yang tidak mempunyai dosa ini? Sedangkan Rasulullah SAW juga merupakan anak yatim. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.